kepada semua sekali. Kita akan mulakan tajuk kita hari ini. Tajuk kita hari ini adalah berdasarkan kepada air dan juga larutan, ya. Air dan larutan, ya. Tajuk kita hari ini air dan larutan, ya. Boleh rujuk buku teks, ya. Boleh rujuk buku teks, muka surat. Buku teks muka surat 96, ya. Muka surat 96. Okey. Berkaitan dengan air. Okey. Air. Cukuplah minum. Dah minum banyak tu. Okey, berkaitan dengan air ada beberapa perkara yang kita kena tahu, ya. Ada beberapa perkara yang kita kena tahu berkaitan dengan air. Antara perkara-perkara penting yang kita tahu, yang kita kena tahu berkaitan dengan tajuk ini, yang pertama, sifat-sifat fizik air. Sifat fizik air. Bercakap berkaitan dengan sifat-sifat fizik air, boleh tengok daripada asas dia. Kita boleh tengok daripada warna dia, kita boleh tengok daripada bau dia. Itu sebelum kita buat eksperimen lagi. Dan bila berdasarkan eksperimen, kita boleh tengok lagi berdasarkan eksperimen takat didih air, kita boleh tengok takat lebu air, kita boleh tengok takat beku air, dan ketumpatan air. Ketumpatan air adalah tetap, ketumpatan air adalah tetap, iaitu 1 gram per sentimeter padu. Itu kena ingatlah, ada asas-asas dia. Okey. Masih bersama saya ke semua ni? Ataupun dah tidur lah? Okey. Ada, alhamdulillah lah. Masih lagi tak tidur. Saya tak boleh buat waktu sekarang ni waktu tidur. Saya risau. Dah cuti 3 bulan. Biasanya ibu ayah pergi kerja, kamu akan tidur. Waktu-waktu yang begini, cuaca mendung. Harapnya buat masa sains ini, ataupun apa-apa subjek, bila kita mula kelas online ini, bersama-samalah buat sementara waktu, ya. Baik. Kita masih lagi bercakap berkaitan dengan air, ya. Baik. Ciri-ciri air secara umumnya. Kamu boleh tengok rujuk buku teks, ya. Boleh rujuk buku teks. Pada waktu dalam keadaan normal, pada suhu bilik. Suhu bilik ni mudah saja. Dalam keadaan normal maknanya kalau kita buat letak termometer pada suhu bilik, dia sifat dia tidak berbau dalam keadaan biasa. Tidak berbau, tidak berwarna, dia tidak ada rasa. Okey. Itu pada asasnya lah. Dia merupakan keadaan dia dalam bentuk cecair. Takat didih dia secara umum adalah 100. Ini kamu dah belajar pada tajuk tahun lepas. Tajuk jirim, ya. Dah jelas kat situ. Takat didih air adalah 100 darjah Celsius. Takat beku air adalah 0 darjah Celsius. Itu secara umumnya lah. Okey. Boleh rujuk buku teks, ya. Tolong rujuk buku teks. Kemudian, kita boleh tengok juga ciri-ciri air, dia boleh mengembang. Okey, ciri air tadi dia boleh mengembang apabila dia dibekukan. Okey, maksud dibekukan ini, kita tolong tutup dulu. Ada yang masih buka volume mic ke? Tolong tutup dulu, ya. Tolong share. Sekejap,
Sekejap ya. Baik, boleh rujuk ya. Ini saya dapatkan kat online sahaja. Kamu boleh tengok online kemudian. Mudah saja, air dan larutan sahaja bab 5 KSSM ya. Okey, boleh tengok ya sekejap buat sementara waktu. Okey, ciri-ciri fizikal air. Ini secara umum ya tajuk kita hari ini. Tajuk 5.1 ya. Saya ambil online sahaja. Okey, ini merupakan ciri yang pertama, suhu cecair dia merupakan bersifat cecair pada suhu bilik ya. Pada suhu bilik, cecair pada suhu bilik tidak berwarna dan tidak ada rasa. Takat didih dia 100 darjah Celsius. Takat beku dia 0 darjah Celsius. Dan ciri seterusnya, dia boleh mengembang apabila membeku. Air merupakan satu konduktor haba yang lemah. Boleh tengok lagi konduktor elektrik yang lemah dan ketumpatan dia tetap adalah 1 gram per sentimeter padu. Okey, pada suhu pada dan suhu dia adalah 4 darjah Celsius. Baik, rujuk. Seterusnya boleh rujuk kepada yang sebelah kanan ini berkaitan dengan proses-proses yang melibatkan pemanasan dan juga pembekuan air. Yang pertama ini yang atas bahagian atas yang mana pada takat beku air, takat beku air 0 darjah Celsius, dan peringkat awal adalah dia merupakan cecair. Ini pada suhu bilik. Apabila suhu diturunkan ya, pada suhu diturunkan, okey, dekat sini kita panggil proses pembekuan bermula. Okey, proses pembekuan bermula satu tahap di mana dia ada satu titik yang asam, dan seterusnya tahap yang kedua dia akan membeku sepenuhnya. Yang mana dekat ini perubahan sudah berlaku daripada cecair kepada bentuk pepejal. Okey. Dekat sini berkaitan dengan susunan zarah-zarah. Tengok susunan zarah-zarah dan juga pada cecair. Dan sebelah kanan ini apabila suhu diturunkan sudah menjadi pepejal. Susunan zarah-zarah dia sudah menjadi rapat ya. Sudah menjadi rapat. Baik, ini merupakan dia punya kesimpulan. Proses pembekuan ialah kehilangan tenaga apabila air disejukkan dan ia memperlahankan pergerakan molekul. Lalu air menjadi ais. Okey. Pelan-pelan ya, boleh tengok, boleh rujuk buku teks. Pelan-pelan. Okey, seterusnya yang di bawah ini. Yang di bawah ini merupakan satu proses pendidihan. Okey, satu proses pendidihan di mana kita bagi lebihan tenaga haba. Maksudnya kita panaskan dia. Kita panaskan dia. Kita bagi haba. Sehinggalah satu tahap, okey, cecair tadi bila sampai takat 100 darjah Celsius, pada suhu dia 100 darjah Celsius, air akan mula mendidih. Mula mendidih. Bukan lagi semua mendidih, tapi mula mendidih. Satu bahagian yang paling dekat dengan punca tenaga haba tadi, dia akan mula mendidih bawah dulu. Dan sebelah sini adalah air akan bertukar menjadi gas keseluruhannya.
Ini ambil masa ni ya. Ini ambil masa. Ini adalah 100 darjah Celsius. Pada tahap ini, satu tahap ini cecair. Ini adalah tetap mula mendidih dan di sini gas semua. Dah kering dah. Kalau kita panaskan air tu, kalau kita dah tinggal dia sampai 1 jam, masih lagi ada air, itu belum lagi kita boleh nampak lagi ada air. Tapi kalau yang kat sini dah hilang semua. Ini dah kalau kita panaskan air kat rumah tu dah peringkat bahaya dah ni. Boleh dah jadi sampai satu tahap air dah bertukar menjadi gas balik habis, dah keluar semua melalui penutup cerik, boleh menyebabkan berlakunya kebakaran ya. Kena jaga ya. Ini semua kita dah tak nampak dah ni ya. Baik, ini peringkat di mana susunan zarah-zarah daripada bentuk cecair. Okey, dan yang sebelah kanan ini apabila berlakunya pendidihan, kita bekalkan tenaga haba, dia akan berubah dalam bentuk gas ya. Dalam bentuk gas. Okey, seterusnya di bahagian di sini kita panggil secara umum proses. Kita bagi penambahan tenaga haba, kita bagi pengurangan tenaga haba. Yang atas ini adalah penambahan tenaga haba. Penambahan tenaga haba apabila kita bagi pemanasan. Kita panaskan air. Ataupun kita panaskan sesuatu. Bahan. Kalau kita tengok dekat sini, pepejal. Apa saja pepejal. Apabila kita panaskan dia, tak kiralah dia sebagai ais, dia sebagai batu, kayu atau sebagainya. Walaupun dia sebagai emas, dia tetap ada satu takat lebur dia. Kalau emas mungkin sampai 500 darjah Celsius, dia akan lebur. Jadi dekat sini kita bagi pemanasan ya, kita bagi tenaga haba dan proses kita panggil adalah sebagai peleburan. Proses kita panggil sebagai peleburan. Jadi yang pepejal dia akan berubah kepada cecair. Yang berubah, yang apa saja yang pepejal tadi dia akan berubah kepada cecair. Dan apabila kita teruskan lagi pemanasan ataupun kita bagi lagi tenaga haba ataupun pemanasan berterusan, daripada cecair dia akan menjadi gas. Proses dia adalah pendidihan. Okey, masa tingkatan 1 kamu dah belajar berkaitan dengan, ada lagi satu berkaitan dengan penyejatan. Penyejatan. Ada beza tu antara penyejatan dan juga pendidihan. Penyejatan boleh rujuk baliklah buku tingkatan 1. Secara umum saya boleh beritahu berkaitan dengan penyejatan hanya berlaku di bahagian permukaan sahaja, ataupun yang kedua seluruh proses. Manakala kalau pendidihan proses dia cepat, melibatkan seluruh kawasan cecair. Itu perbezaan dia. Okey. Kemudian bahagian bawah. Yang atas ini kena ingat, bahagian atas. Proses peleburan, pendidihan, penyejatan, itu adalah merupakan proses penambahan haba. Penambahan tenaga haba. Okey. Manakala yang kedua, di bahagian bawah ini, daripada gas kepada cecair, daripada cecair kepada gas, itu kita panggil dia sebagai pengurangan tenaga haba. Kurangkan tenaga haba. Maksudnya dekat sini kita sejukkan dia. Kita sejukkan dia. Pengurangan tenaga haba kita sejukkan dia. Gas kepada cecair, proses dia adalah kondensasi. Manakala cecair kepada pepejal, proses dia kita namakan sebagai pembekuan. Okey. Ini berkaitan dengan ini semua kamu dah belajar berkaitan dengan ini pada tajuk jirim bab 3 tingkatan tak silap saya bab 3 tingkatan 1 kot. Nanti boleh rujuk baliklah berkaitan dengan bab tersebut ya, untuk lebih kepahaman pada kamu ya. Baik, kemudian kita tengok gambar rajah di sebelah. Gambar rajah di sebelah berkaitan dengan pergerakan ya, molekul. Okey, pergerakan molekul. Pergerakan molekul ini secara umumnya, ini tengok ya. Ini pendidihan tadi ya, pendidihan tadi ya. Kita dah bincang tadi. Minta maaf ya.
Baik, kita sambung sikit berkaitan yang kedua. Baik, yang ketiga ya. Yang ketiga berkaitan dengan kesan bendasing ya. Kesan-kesan bendasing kepada ciri-ciri air. Okey, maksud kesan bendasing ini adalah apa sahaja bahan-bahan apabila kita masukkan ke dalam air, dia boleh menyebabkan perubahan kepada ciri-ciri air. Contoh terutamanya daripada segi takat beku, takat didik. Itu secara umumnya lah. Baik, hari ini tak ada cara lain, kita kena buat eksperimen ya. InsyaAllah nanti kita doakan bila sekolah dibuka, kita boleh buat eksperimen, beberapa siri eksperimen ya. Kalau kelas saya kelas saya 2 Adil, 2 Amanah, 2 Azam, insyaAllah ada peluang kita akan buat eksperimen itu dalam kelas ya. Baik, kesan-kesan dia kalau berlaku kepada air, contohnya apabila kita masukkan garam, kita masukkan gula, kita masukkan apa sahaja. Masuklah apa sahaja, masuk cecair pewarna ke, masuk apa semua, dia boleh menyebabkan takat beku menurun. Baik, maksud menurun dekat sini, kalau biasanya bagi takat beku bagi air, takat beku bagi air adalah 0 darjah Celsius. Jadi maksud menurun dekat sini adalah di bawah paras 0 darjah Celsius. Baik, kita ambil masa sekejap, 1 hingga 2 minit. Semua masih bersama saya ke ni? Semua masih bersama saya ke dah tertidur dah? Saya sangat risau ya. Kita bercakap, saya tengok melalui respon saja dekat sini Alhamdulillah masih lagi bersama saya. Okey. Okey, bersama saya Kalau ada apa-apa yang tak faham, nanti boleh cuba kita bincang. Kita ada masa nanti jam sehingga jam 1 untuk perbincangan ni. Nanti setengah jam tu mungkin bolehlah kita tengok sikit berkaitan dengan apa sebarang masalah yang wujud lah. Okey. Baik, kita sambung ya. Baik, takat didih meningkat. Kalau 100 biasanya dalam keadaan normal, kita panaskan air 100 darjah tu dah mula mendidih. Kalau ikutkan 100 darjah Celsius dah mendidih, tapi apabila kita tambahkan garam, kita tambahkan gula, kita tambahkan kopi, serbuk kopi, kita tambahkan serbuk Milo, macam-macam kita tambah sekarang ini dalam bahan minuman, boleh menyebabkan takat didih tadi sudah meningkat. Bukan lagi 100 darjah Celsius. Bukan lagi 100 darjah Celsius. Dia mungkin kepada 102 darjah Celsius ataupun 103 darjah Celsius. Jadi ini dipanggil kesan-kesan ya, penambahan benda asing kepada ciri-ciri fizikal lain. Begitu juga ketempatan air, ketempatan dia pun boleh meningkat. Kalau ikutkan dalam keadaan normal, ketempatan dia adalah 1 gram per sentimeter padu, jadi dia boleh meningkat kepada 2 atau 3 gram per sentimeter padu. Ini adalah secara umum berkaitan dengan kesan-kesan penambahan benda asing. Sebab itu kalau nak buat eksperimen berkaitan dengan ini, kita panaskan 100 darjah, kita panaskan air, kita ambil suhu dia 100 darjah Celsius, dan apabila kita panaskan pula air bersama dengan garam, kita akan dapati bukan lagi 100 darjah Celsius dan takat didih air tadi akan meningkat. Ini secara umum lah berkaitan dengan ciri-ciri fizikal air. Baik, ada lagi kesan-kesan yang lain. Kesan-kesan yang lain seperti takat didih dia meningkat, takat beku dia menurun, ketempatan meningkat, kekondisian haba meningkat, rasa bau warna berubah.
Untuk soalan-soalan biasanya kita perlu hanya ingat 2 atau 3 saja sudah cukup lah. Berkaitan dengan perubahan-perubahan takat didih air ini ya. Perubahan-perubahan kepada ataupun kesan-kesan berdasing kepada ciri-ciri fizikal air. Okey, kita sambung sikit lagi. Boleh rujuk buku teks ya, boleh rujuk buku teks ya. Komposisi air. Okey, bercakap berkaitan dengan komposisi air. Ini secara umum ya. Secara umum komposisi air ini adalah air dipanggil sebagai satu sebatian. Okey, air merupakan sebagai satu sebatian. Sebab bagus. Maaf sekejap Sekejap ya, sekejap. Minta maaf semua. Harap masih bersabar dengan saya. Tak bolehlah Cikgu Fiza. Okey, minta maaf semua. Kita sambung ya. Saya sebenarnya nak cuba pakai mouse, pakai anak tikus. Jari saya besar. Jadi susah. Okey semua. Kita sambung ya. Kita sambung berkaitan dengan komposisi air. Air merupakan satu sebatian. Okey. Kalau tengok gambar dekat sini, okey, dia ada dua je nampak. Dia ada dua je nampak ya. Iaitu ada satu unsur hidrogen. Okey. Satu nama dia H2O Ada simbol kimia dia kalau kamu tengok dia H2O. H2O. H terdiri daripada dua atom hidrogen, dua atom yang putih ini dua atom hidrogen dan satu atom oksigen. Satu atom oksigen. Sebab itu apabila dia ada satu eksperimen berkaitan dengan ini, elektrolisis air, itu insyaAllah lah kita sempat buat. Semua ini eksperimen wajib kita buat. Kalau ikutkan, ada masa nanti kita buat lah. Berpandukan komposisi air ini. Dan secara umum ya, dua atom hidrogen, satu atom satu atom dua atom hidrogen dan satu atom oksigen. Maksudnya dekat sini, kalaulah dalam jumlah air yang kita minum ini, contoh nak minum tapi ini air orang Jadi kalau kita minum, katakanlah dekat sini ada dua atom hidrogen, maksudnya dia ada satu atom oksigen dalam ni. Kalau dia ada 4 atom hidrogen, maksudnya dia ada 2 atom oksigen. Begitulah seterusnya dan seterusnya. Katalah dia ada 100 atom hidrogen, maknanya oksigen dia adalah separuh daripada jumlah oksigen adalah separuh daripada jumlah hidrogen. Okey. Minta maaf ya, ada tadi saya dah terpegang mic. Syok sangat. Minta maaf ya. Minum dulu. Baik, kita sambung ya berkaitan dengan komposisi air ya. Okey, komposisi air. Ini asasnya kamu kena ingat ya. Satu molekul air terdiri daripada 2 atom hidrogen
dan 1 atom oksigen. Kalau 10 atom hidrogen, jumlah air semakin meningkat. 5 oksigen. Okey. Kalau 20 hidrogen, 10 oksigen. Kalau 50 hidrogen, 25 oksigen. Separuh daripada jumlah hidrogen. Jadi kalau kita tengok eksperimen ya, ada eksperimen dia. Kita tengok ada tak kat sini ya. Ni dia, ada pun. Baik. Okey. Baik, ada satu eksperimen ya dipanggil sebagai elektrolisis air. Elektrolisis air ini adalah satu proses penguraian sebatian kepada komponen ni dengan menggunakan arus elektrik. Dengan menggunakan arus elektrik ya. Dengan menggunakan arus elektrik. Baik, ini kena rujuk lah, kena tengok daripada buku teks kamu, boleh rujuk ya. Pada muka surat ya, muka surat 97 dan contoh eksperimen dia, aktiviti dia 5.2. Baik, berkaitan dengan eksperimen tersebut ya, rujuk buku teks sekarang ni muka surat 98 ya. Muka surat 98. Apabila kita buat aktiviti 5.2, bahagian yang disambungkan dengan bahagian positif ya. Bahagian positif adalah kita panggil sebagai bahagian anod ya. Anod. Bahagian sambungan dia dengan positif. Baik, yang positif tu adalah yang kalau kamu tengok yang positif ya. Okey, ini contoh dia paling mudah saja. Disambungkan dengan positif. Yang ini positif bateri. Dan ini kita panggil dia sebagai bahagian anod. Bahagian anod. Manakala bahagian sini adalah dipanggil bahagian negatif, juga dipanggil sebagai bahagian katot. Bahagian katot. Ada dua jenis. Anod, A-N-O-D, anod, katot, K-A-T-O-D, katot. Jadi, dekat bahagian anod ini, dia akan membebaskan gas oksigen. Okey, hasil dia bila kita buat eksperimen ya, dekat atas ini dia akan letakkan dengan satu tabung uji, satu tabung uji, tabung didih ke, untuk kita memerangkap gas oksigen. Manakala dekat bahagian katot ini, dia akan letak satu tabung uji atau tabung didih untuk tujuan memerangkap gas hidrogen. Dekat situ ya je. Dekat situ kita boleh nampak nanti perbezaan jumlah gas yang terkumpul apabila kita tengok paras air. Kita tengok paras air, dan paras air adalah kalau bahagian katot ini adalah 2 kali ganda daripada jumlah anod. Jumlah anod. Maksudnya kalau dekat sini paras air dia turun sampai 10 cm, dekat sini dia boleh turun lagi sampai kepada 0 darjah, 0 cm, 5 cm sebagainya. Maknanya kalau sini ada jumlah, kita nampak jumlah air dekat sebelah kiri, sebelah anod, sebelah katot, paras dia ini lagi tinggi, paras ini lagi rendah. Berkaitan dengan paras semua ini memang kita kena tengok daripada eksperimen ya. Kena buat eksperimen baru nampak dia punya perbezaan paras. Boleh rujuk, boleh tengok dekat mana-mana YouTube berkaitan dengan eksperimen elektrolisis ya. Eksperimen elektrolisis untuk membantu kamulah buat sementara waktu ini ya. Baik, seterusnya ingat ya, gas yang sebelah ini paling penting kamu ingat bagi peringkat PT3 ini, gas di bahagian positif adalah gas oksigen, di bahagian negatif adalah gas hidrogen.
istilah anode, istilah katod. Kena tahu ya. Anode bahagian positif, katod bahagian negatif. Dan di bahagian anode ini adalah gas oksigen akan dikumpul, manakala gas di bahagian negatif ataupun katon, gas hidrogen akan dikumpulkan ya. Okey. Baik, seterusnya saya ingatkan ya, jangan berbual sangat ya, dekat sini kita masih belajar lagi ni. Kepada semua, saya tahu lama tak jumpa ya, ramai-ramai. Jangan berbual. Bersama dengan cikgu sekejap. Baik, seterusnya yang ketiga, yang pertama tadi adalah ciri-ciri fizikal air. Yang kedua berkaitan dengan yang kedua tadi adalah berkaitan dengan komposisi air. Dan yang ketiga, kita dah tengok juga berkaitan dengan kesan benda asing kepada air. Dan akhir sekali untuk hari ini ya, tajuk seterusnya adalah berkaitan dengan penyejatan air ya. Berkaitan dengan penyejatan air. Kita sambung sikit berpandukan slide ini. Penyejatan air. Baik. Okey, apa maksud penyejatan air ya? Satu proses di mana cecair menjadi wap ya. Satu proses di mana cecair menjadi wap ya. Baik, cecair menjadi wap maknanya kita beri tambahan haba. Contohnya kita panaskan air. Jadi air yang keluar daripada penutup cerik, penutup periuk, penutup cawan, yang keluar itu adalah dipanggil sebagai wap air. Dia telah berubah daripada bentuk cecair kepada bentuk wap. Inilah kita panggil ya. Dan kena ingat, kalau proses penyejatan air, sama ada dia melibatkan pemanasan secara terus ataupun pemanasan secara tidak langsung, juga berlaku dalam kehidupan seharian. Berlaku di sungai, di kolam. Walaupun tak sampai 100 darjah Celsius, air juga tetap boleh disejatkan. Hanya memerlukan cahaya matahari. Walaupun pada suhu 20 darjah Celsius, 30 darjah Celsius, 40 darjah Celsius, 50 darjah Celsius, dia tetap boleh berlakunya proses penyejatan air ya. Okey, penyejatan merupakan satu proses yang perlahan ya. Satu proses yang perlahan ya. Satu proses yang perlahan tetapi dia berterusan. Satu hari kita ada 24 jam. Cahaya matahari keluar jam 7 pagi sampai jam 7 petang. Dia merupakan proses berterusan daripada jam 7 pagi sampai 7 petang. Kena ingat ya, itu adalah penyejatan air. Sangat lambat tetapi berterusan. Tetapi kalau pendidihan, kita panaskan air 10 minit, air sudah boleh mencapai tahap 100 darjah Celsius. Dah berubah kepada bentuk cecair kepada wap ya. Sedikit perbezaan antara penyejatan dan juga pendidihan ya. Baik. Okey. Okey, kita sambung lagi. Ada faktor-faktor ya, beberapa faktor yang mempengaruhi penyejatan air. Okey. Macam mana kita nak hilangkan air? Yang pertama, suhu persekitaran tinggi. Yang kedua, boleh nampak ya dekat slide ni. Suhu persekitaran tinggi, luas permukaan air yang tinggi, kelembapan yang rendah, pergerakan udara yang tinggi. Baik, apakah yang dimaksudkan dengan suhu persekitaran yang tinggi?
Suhu persekitaran yang tinggi maknanya kalau kita tengok dekat sini. Kalau dekat kita sekarang ni, cahaya pun tak, matahari pun tak berapa kita nampak. Okey. Kita suhu kita sekarang ni lebih kurang 29 darjah Celsius, 30 darjah Celsius. Suhu persekitaran kita. Kalau kita jemur pakaian sekalipun daripada pagi jam 10 pagi, 4 petang pun tak semestinya air daripada pakaian tu akan hilang. Sebab suhu kita kurang, rendah. Tetapi kalau kita pada hari yang panas, cahaya matahari terang, cuacanya sangat elok, kita keluar jam 8 pagi pun dah rasa bahang dekat tangan badan kita. Kita jemur pakaian 2 jam boleh kering. Ini dipanggil proses penyejatan. Air menyejat daripada pakaian kita dengan baik. Sebab suhu adalah lebih tinggi. Ini dipanggil faktor yang pertama, suhu persekitaran yang tinggi. Okey. Yang kedua, luas permukaan. Luas permukaan, semakin luas permukaan air, kalau kita jemur baju lah, jemur kain. Kalau kain kita jemur satu secara lebih luas, lagi cepatlah air itu akan menyejat. Pakaian itu akan kering, kain itu akan kering. Berbanding kita jemur kain dengan keadaan berlipat. Okey, berlipat, luas permukaan dia lebih kecil. Jadi untuk meninggikan kadar penyejatan air ini, kalau kita nak jemur kain yang besar, kita buka paling luas dia punya permukaan dia, supaya proses penyejatan air akan berlaku dengan lebih cepat. Baik. Okey, seterusnya kelembapan yang rendah. Kelembapan yang rendah, kalau kita tengok cuaca pada hari ini, tengok dekat luar rumah sekejap. Okey, perbezaan antara suhu pada matahari dan juga dengan sekarang ini adalah kurang, ya, kurang. Jadi kalau ada kelembapan yang rendah, air menyejat adalah lebih tinggi, ya. Baik, seterusnya pergerakan udara yang tinggi. Apabila kita letak pakaian, jemur pakaian di kawasan yang tempat adanya udara, kita letak kipas, jadi penyejatan akan lebih tinggi. Okey, itu ada beberapa faktor-faktor, ya, yang mempengaruhi penyejatan air, ya. Okey, ini secara umum perbandingan antara penyejatan dan penyedikan air. Ada persamaan juga dekat sini. Dua-dua proses adalah menyerap tenaga haba, berubah daripada cecair dan gas. Dua ini adalah persamaan dia. Manakala yang ada 3 bahagian bawah ini adalah dia punya perbezaan. Bagi penyejatan adalah proses yang perlahan. Bagi pendidihan, proses dia laju. 10 minit kita masak air dah boleh, dah cukup 100 darjah Celsius dah. Manakala penyejatan berlaku di permukaan sahaja, ini boleh rujuklah, sebab ini kamu sudah belajar tajuk ini pada tingkatan 1, ya. Cukup memadai kamu ingat 2 perbezaan, 2 persamaan sudah cukup membantu kamu peringkat PT3, ya. Okey, kita tengok lagi. Ini aplikasi penyejatan air dalam kehidupan seharian. Yang pertama, kita keringkan pakaian. Macam mana kaedah menjemur pakaian kita boleh mempengaruhi tempoh masa, jangka masa, kadar kehilangan air daripada pakaian kita. Okey, cara menjemur yang betul, boleh tengoklah. Ini kalau kita nak segera,
Ikutlah, boleh ikut ya aplikasi ni. Manakala juga digunakan ya, penyataan ini digunakan untuk kita nak keringkan rambut yang basah ya, rambut yang basah. Penunjukan badan juga sama kaedah dia, kita nak penggunaan aplikasi proses penyejatan ya. Okey. Baik. Okey, kita berhenti seketika. Masih bersama saya ke semua ni ataupun dah ke mana dah? Okey. Mic, minta maaf ya, mic dekat tadi kita berhenti sekejap ya. Kita berhenti sekejap semua. Okey. Ni dah ada cerita pasal sambungan ammeter ni, laju ni bagus betul Pelajar-pelajar saya ni memang hebat ya. Masih ingatlah semua sekali Tasnim ada, saya ingat lagi semua. Siapa lagi ni? Semua ada ni. Okey, ada apa-apa nak tanya berkaitan dengan tajuk ini tak? Ada nak tanya berkaitan dengan tajuk tak? Kalau tak, kita tengok buku amali sekejap. Kita tengok buku amali sekejap, kita semak tajuk tajuk hari ini. Ada apa-apa soalan tak sebelum kita? Semua ni masih bersama cikgu ke ni? Ataupun dah hilang ke mana? Okey. Baik, kita tengok sekejap berkaitan dengan soalan-soalan daripada buku amali Soalan-soalan berkaitan dengan buku-buku amali, buku amali kamu bab 5. Okey, cuba bincang sedikit berkaitan dengan muka surat 54, 55 ya. 54, 55, 56, 57. Okey, sedikit sebanyak. Nombor 1A, nombor 1A adalah eksperimen. Nombor 1A adalah kaedah eksperimen sahaja dekat situ. Di mana dekat sini bagi eksperimen ini adalah nak tentukan takat beku air. Kita ambil ais, kemudian kita letak dalam mangkuk, dalam cawan, dalam bika, dalam makmal. Kemudian kita letak termometer. Letak termometer, dia akan menunjukkan satu bacaan. Sudah semestinya bacaan itu adalah berapa? Siapa nak jawab? Simple je soalan tu.
Siapa bersama saya sekarang ini? Berapa untuk 1A? Kalau kita ambil bacaan termometer, agaknya berapa? Allah, tanya muka surat pula. Muka surat 50 berapa ni? Salah. Muka surat 54 lah. 0 darjah Celsius. Itu sepatutnya ya. Itu sepatutnya lah. Dan kalau ada gambar rajah dekat sebelah itu, dekat graf itu menunjukkan satu proses. Satu proses suhu melawan masa ya. Di mana cecair apabila kita sejukkan dia, sampai satu tahap dia akan membeku dan membeku sepenuhnya. Itu gambar rajah sahaja. Sekarang ini, kita tengok kaedah kita nak melukis. Melukis zarah-zarah dia. Kalau dalam cecair, yang telah dilukis itu adalah kita panggil sebagai bentuk zarah-zarah air yang sedang dalam proses kehilangan. Dan apabila untuk peringkat yang kedua, lukisan dia sepatutnya mula membeku, dia akan jadi zarah-zarah itu dua-dua berdekatan ya, berdua-berdua, tetapi ada lagi sebahagian yang dalam bentuk zarah-zarah dia satu. Dalam proses, itu peringkat yang kedua. Setengah-setengah air mula membeku. Ini kalau kamu tengok daripada peti ais kamu, peringkat awal dia mula membeku. Kita masukkan air dalam gelas, kita letak dalam tempat beku, tetapi dia belum beku sepenuhnya. Dia masih lagi ada air. Jadi kalau zarah-zarah atom itu, dia akan berdua, ada sebahagian berdua dan ada sebahagian yang satu zarah-zarah dia. Okey. Bagi peringkat yang ketiga, peringkat yang ketiga sudah membeku sepenuhnya. Jadi zarah-zarah dia semua dalam bentuk zarah-zarah ikatan pebejar. Semuanya rapat-rapat. Itu daripada segi lukisan. Kalau kamu masih faham ya apa yang cikgu cakap, berkaitan dengan kedudukan zarah-zarah, maknanya kamu masih boleh melukis kedudukan zarah-zarah tersebut ya. Okey, seterusnya takat didih air, eksperimen B. Eksperimen B, takat didih air, kalau yang tadi kita letakkan ais, kita masukkan termometer. Sekarang ini kita letakkan, kita panaskan air sehingga takat beku, takat didih. Kita tengok dia punya bacaan pada termometer. Jadi berapa bacaan pada termometer itu? Kalau yang tadi 0 darjah Celsius, yang sekarang ni berapa? Takat didih air, berapa? Siapa nak jawab itu? Cikgu tengok dekat sini. Siapa yang masih bersama saya? Bagus ya. Taufik Lim ya, cepat dia. Ada lagi yang cepat sebelum tu sebenarnya. Tin Hong. Bagus semua ni, bagus semua ni. Saya ikut tahu ya. Baik, sekarang ini pada peringkat awal ya, pada peringkat awal daripada bentuk cecair, kalau dia ikatan berdua. Ikatan dia berdua, maksud dia rapat secara berdua-berdua, ikatan zarah-zarah. Sekarang ini apabila di bahagian yang kedua, bahagian tengah, zarah-zarah mula mendidih, dia ada sedikit jarak. Okey, kosong, kita melukis gambar zarah-zarah itu ada sedikit jarak antara satu sama lain. Dan manakala untuk peringkat yang gas sepenuhnya sudah hilang semuanya, dia akan lukis yang paling jauh. Mungkin boleh lukis 1, 2 ataupun 3 zarah-zarah sahaja dalam kotak tersebut. Itu pada suhu 100 darjah Celsius. Baik. Itu yang kedua. Kemudian tengok pada muka surat 56 ya. Muka surat 56, buku amali ya. Berkaitan dengan elektrolisis ya, berkaitan dengan elektrolisis ya. Bagi nombor 2A, dia guna satu asid sulfurik cair ya, ditambahkan pada air suling. Sebab apa? Tujuan dia adalah asid untuk membantu air mengalirkan arus elektrik ya. Itu asid ya. Asid digunakan untuk mengalirkan arus
elektrik. Baik. Bagaimana anda untuk menguji kehadiran gas oksigen, hidrogen? Baik, siapa tahu? Tolong jawab. Satu kaedah menguji gas hidrogen, ya. Gas hidrogen. Okey, ya, ada yang jawab kayu uji berbara, ya. Kayu uji berbara, gas hidrogen. Macam tidak berapa tepat itu, ya. Untuk menguji gas hidrogen, ya. Gas hidrogen kita guna kayu uji menyala, ya. Kita guna yang menyala, bagus ya yang jawab menyala tu, ya. Bukan bermaksud berjawab apa ni yang berbara tu tidak bagus, ya. Berbak menyala, kayu uji menyala dia akan padam, ya. Dia akan padam. Okey, kalau kita nak uji kehadiran gas oksigen, barulah kita guna kayu uji yang berbara. Tolong ingat, ya. Itu pengetahuan umum, ya. Baik, jadi jawapan dia pada B. Nombor 2 B, untuk menguji kehadiran gas hidrogen adalah kita menguji dengan kayu uji menyala dan hasil dia akan terpadam dengan bunyi pop, ya. Bagus, ya. Iman cepat dia, Iman Kiwi Wen, ya. Bagus, ya, cepat, ya. Okey. Naris pun ada cakap juga bunyi akan kedengaran, tapi bunyi tu kena tulis betul, ya. Bunyi pop, ya. Bukan bunyi boom, ya. Bunyi pop je, sikit dia bunyi dia, ya. Baik. Seterusnya soalan C. Bagaimanakah anda menguji kehadiran gas oksigen, ya? Yang tadi, ya, menguji dengan kayu uji berbara, ya. Gas oksigen, kayu uji berbara, kesan dia. Sekiranya cukup oksigen, okey? Sekiranya cukup oksigen, baru dia akan menyala, ya. Sepatutnya dia menyala, tetapi kadang-kadang eksperimen ni dia tak cukup oksigen, dia tak akan menyala juga, ya. Tapi kalau ikutkan, dia akan menyala lah. Okey, menyala, ya, betul, ya, menyala, ya. Iman, ya. Baik, seterusnya. Okey, ini contoh isi padu, ya. Boleh tengok, ya, masa isi padu hidrogen, isi padu oksigen. Okey. Dekat sini pun ada, kita nampak dia punya pembahagian H2O tu, ya. 2 kali ganda hidrogen, 1 oksigen, ya. Jumlah isi padu kita boleh nampak, ya. Ini yang dipanggil sebagai, kalau kita tengok dekat sini, kita boleh buat satu kesimpulan. Apa dia kesimpulan ni? Siapa boleh cuba bagi kesimpulan ni daripada data, ya? Sikit saja. Ringkasan saja kesimpulan dia. Siapa bersama dengan saya? Tengok data. Kamu boleh mulakan dengan jumlah. Jumlah isi padu. Sebanyak berapa kali ganda jumlah isi padu . Contohnya. Itu contoh daripada segi kesimpulan, ya. Nisbah 1/2 pun betul, tetapi tidak jelas, ya. Apa bahagian 1, apa bahagian 2. Itu betul, 1/2 tu betul, cuma tidak jelas. Kamu kena bagi tahu nisbah 1/2 tu apa, ya. Okey. Saya masih lagi menunggu jawapan ini. Kita masih lagi ada setengah jam lebih kurang, Siapa bersama saya? Oksigen, hidrogen bersamaan dengan 1,2. Bolehlah dekat situ dah ada oksigen 1, hidrogen 2, ya. Baik, seterusnya kita tengok yang seterusnya bagi A, nombor 3A. Nombor 3A, apa dia keputusan ni? Kalau kita tengok ais dengan garam, ya. Ais dengan garam. Apa yang kita boleh buat keputusan dia dekat sini? Apabila kita tengok yang pertama aktiviti 3A, keputusan dia takat lebur, ya, takat lebur.
ais ya. Takak lebur ais akan kurang daripada 0 darjah Celsius ya. Manakala yang B, takak didih ada lebih ya daripada 100 darjah Celsius. Sebab apa? Dia ditambahkan dengan garam ya. Kemudian yang ketiga C, kita tengok telur terapung ya. Kenapa telur terapung ya? Sebab ada bendasing ya di dalam air tersebut ya, menyebabkan dia boleh menyebabkan ketepatan air itu akan meningkat ya. Okey, seterusnya 5.1 5.1 kamu tengok eksperimen ya, antara aktiviti mengkaji faktor-faktor kadar penyejatan air ya. Yang pertama, kelembapan udara. Masih bersama cikgu ke ni? Risau saya, kok tidur tengah hari ni. Alhamdulillah masih ramai lagi Kita tengok sikit je aktiviti dia punya sifat-sifat fizik air sebagai latihan hari ni kita punya pembelajaran ya. Bagi 1A 5.1 masalah sifat fizik air kelembapan udara. Ada satu eksperimen dia guna kain lembap, dimasukkan dalam satu bekas dan ditutup ya. Diletakkan dengan air dekat situ. Manakala satu lagi eksperimen, dimasukkan kain yang sama, kain yang dilembapkan dan diletakkan dengan kalsium klorida kontang dekat situ. Baik, dalam kes ini, dalam aktiviti ini kamu kena tahu apakah fungsi kalsium klorida kontang. Baik, siapa boleh jawab? Tolong mesej kat situ ya. Sila respon sekejap sebelum kita tahu. Soalan saya, apakah fungsi kalsium klorida kontang kat situ ya? Menyerap udara. Baik, kalau cakap menyerap udara tu saya ada jawapan lain. Menyerap haba, ini menyerap uap air, Baik, saya lupa lah cikgu. Wah, bagus jawapan dia. Tak apa, kita akan ingatkan sama-sama. Okey, menyerap karbon dioksida. Saya tolak jawapan tu ya, minta maaf ya. Kita ambil lah jawapan itu, fungsi dia. Ramai jawab menyerap uap air. Bagus ya, jawapan dia adalah menyerap uap air ya. Jadi dekat sini, kalau kamu tengok dekat situ, kelembapan udara di dalam bekas yang kedua. Bekas yang kedua tu maksudnya yang ada kalsium klorida kontang. Yang itu adalah kelembapan udara dia adalah kurang. Okey, maknanya udara dalam bekas yang kedua tu adalah kurang berbanding dengan A. A, udara dia banyak. Bila dalam udara banyak, air dia banyak. Manakala yang B, udara dia adalah kurang, kandungan air dalam udara adalah kurang. Okey. Okey ke tak okey? Ataupun laju saya 360 darjah Celsius. 360 darjah, darjah pula. Kilometer. Salah pula tengah hari. Okey? Jadi kalau soalan dekat situ, yang mana kain lebih cepat kering? Tengok dua bekas itu, yang mana kain lebih cepat kering? Okey, kita guna istilah dia bika A, bika B. Bika A yang tak ada kalsium klorida kontang, bika B yang ada kalsium klorida kontang. Okey, bagus ya, jawapan dah ada. Jawapan dah ada, bika B ya. Kalau bika B itu kain akan lebih kering dulu sebab apa? Sebab dia ada kalsium klorida kontang. Baik, huraian dia, kalsium klorida kontang menyerap uap air dan mengurangkan kandungan udara. Bila udara kurang, kandungan kelembapan udara juga adalah kurang ya. Terima kasih yang bagi jawapan B ya. Kamu semua ni saya tak sempat sebut nama semua ya. Saya tak sempat, minta maaf lah ya. Tapi saya terima kasih sebab kamu bersama dengan saya ya. Baik, bagi yang B. Yang B adalah suhu persekitaran ya. Suhu persekitaran. Kita jemur pakaian di dalam rumah. Ataupun satu lagi eksperimen, kita jemur pakaian di luar rumah. Okey.
yang mana lebih cepat kering? Jawapan ni senang sahaja ni. A, B. Sama juga, sebelah kiri A, sebelah kanan B. Jawapan dah ada dah. Semua jawab B. Bagus ya. B untuk bagus semua itu ya. B kering cepat sebab apa? Suhu dia adalah lebih tinggi ya. Suhu dia akan lebih tinggi. Jadi jawapan dia, kesimpulan dia, semakin tinggi suhu, semakin tinggi kadar penyejatan air ya. Semakin tinggi suhu persekitaran, semakin tinggi kadar penyejatan air ya. Baik, yang ketiga, luas permukaan. Luas permukaan air yang terdedah. Okey, bekas, tengok bekas ya. Kita nak letak aja satu bekas pinggan ke di kawasan luar rumah kita, terdedah pada cahaya matahari, satu dalam pinggan, satu di dalam cawan. Kita jemur dia dalam tempoh masa 1 hari, 2 jam. Kita tengok yang mana akan hilang air dia terlebih dahulu. Itu maksud dia. Ini satu contoh saja lah. Jadi yang mana lebih hilang lebih air dulu adalah kalau A dan B. Bagi bahas aktiviti C. Yang mana? Yang mana akan hilang air terlebih dahulu ya? Air akan habis. Sejatan air lebih cepat ya. Yang mana? A atau B? Dalam bekas yang dalam pinggan ataupun di dalam gelas atau cawan ya. Dah tidur kan ya? Tak lagi, ada lagi jawapan ya. Bagus ya. Terima kasih ya. A ya. Dalam pinggan ya, bekas yang permukaan dia adalah terdedah ya. Air dalam bekas berdiameter yang lebih besar, dalam bekas yang besar akan kering lebih dulu. Itu pemerhatian dia. Bekas A lah. Manakala kesimpulan dia kita boleh buat semakin besar, semakin besar bekas air, semakin tinggi kadar penyejatan ya. Baik, yang keempat adalah pergerakan udara. Okey, kain yang kena pergerakan udara, kena angin, dia akan kering terlebih dahulu. Kesimpulan dia kita boleh buat semakin laju pergerakan udara, semakin tinggi kadar penyejatan air. Okey. Baik. Kita tengok sikit lagi yang terakhir pada hari ini. Kita ada masa lagi lebih kurang 10 minit. Bagi soalan yang kedua. Soalan kedua buku amali muka surat 59. Okey, kita tengok ya, gambar itu merupakan kaedah penjatan air dalam kehidupan seharian. Bagi A, apa yang kita boleh beritahu dekat situ? Apa yang kita boleh beritahu dekat situ? Aplikasi kaedah penjatan air dalam kehidupan seharian. Siapa boleh bersama saya sekarang ini? Cuba bagi jawapan sedikit. Simple saja jawapan dia. Mesti berdasarkan kepada penyejatan ya. Mesti berdasarkan kepada penyejatan ya. Halo? Tak ada jawapan lagi ni. Kalau dekat sini, apakah aplikasi penjatan air ini ya dalam kehidupan seharian? Apa dia buat gambar A? Gambar itu adalah tujuan dia untuk proses penjatan untuk mengeringkan pakaian ya di bawah matahari ya. Kemudian yang kedua, proses B. Proses B adalah gunakan perkataan penyejatan itu ya. Penyejatan air adalah digunakan untuk mengeringkan ikan supaya tahan lebih lama.
Manakala yang ketiga, penyejatan air laut, ya. Yang ketiga C, ya. Penyejatan air laut untuk penghasilan garam, ya. Yang keempat, penyejatan air yang dibuat melalui proses pengeringan rambut, ya. Okey, saya rasa untuk hari ini, kali ini kita punya kelas saya tangguhkanlah dah tengah hari ni. Ada apa-apa nak bercakap ke kat sini? Saya masih lagi bersama dengan kamu buat sementara waktu. Kita masih lagi ada berbaki 10 minit. Semua dah jawab tak ada, tidak ada ni. Cepat semua ni. Dah penat. Dah daripada jam berapa ni? 11.30. Bukan tingkatan 2, Cikgu Erwina. 10. Daripada jam 10 pagi, muka dah merah padam. Dah kepanasan semua. Terima kasih bersama-sama dengan saya pada hari ini. Nanti insya-Allah lain kali masih lagi setia tunggu Cikgu Farid. Boleh tak? Proses C. C tu mana? Kejap. Yang C, okey, ada satu dekat sini, ada kawan kita minta yang C. Baik, dekat sini, ini garam saja. Kalau kamu boleh tengok proses dia, kamu boleh rujuk YouTube, kamu tengok macam mana dia ambil saja air-air tu yang apa dia dekat laut. Nanti saya akan bincangkan dengan lebih baiklah pada kelas yang seterusnya. Penghasilan garam laut. Okey. Penghasilan garam laut. Okey, terima kasih bersama dengan cikgu pada hari ini. Saya harapnya ada sesuatu yang kamu dapat belajar pada tengah hari ini. Dan kita akan jumpa lagi pada sesi berikutnya. Jangan lupa kelas saya walaupun pada jam 1 tengah hari. Okey, terima kasih semua. Okey, jumpa lagi semua. Okey, Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Ada lagi soalan tu.